أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Kampung Biak. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR kita pada minggu ini. Setelah sekian lama Ustaz tak buat video, jadi untuk PDPR kali ini Ustaz akan buat sedikit video pembelajaran untuk menunjukkan kamu tajuk yang kita akan belajar pada minggu ini, dan sekaligus Ustaz akan tunjukkan macam mana kamu nak menjawab buku aktiviti nanti, supaya kamu tidaklah ada yang tidak faham, ada yang tidak boleh baca. Jadi Ustaz akan tunjukkan satu persatu buku aktiviti kamu sekiranya ada yang kamu tidak faham. Baiklah, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah dalam bidang akidah, iaitu unit 1, kenali sifat-sifat Allah. Okey, untuk pengetahuan kamu, sifat-sifat Allah ada 20. Okey, kalau kamu sedia maklum, sifat-sifat Allah ni ada dia punya lagu nasyid. Okey, nanti Ustaz akan kongsikan macam mana kalau kita nak nasyidkan sifat-sifat Allah. Baiklah, semua sudah dengarkan tadi nasyid yang telah Ustaz tunjukkan berkenaan dengan sifat-sifat Allah ada 20. Bermula dengan wujud dan diakhiri dengan mutakallima. Okey, jadi Ustaz akan tunjukkan satu persatu dan Ustaz akan terangkan satu persatu sifat-sifat Allah. Untuk peringkat kamu, kamu hanya perlu mengenali sifat Allah dan kamu perlu tahu apa maksud di setiap sifat-sifat Allah. Baiklah. Yang pertama, kalau kamu ada buku teks bersama kamu, kamu boleh buka buku teks muka surat 56, okey, dan 57. Ustaz akan bacakan satu persatu apakah maksud setiap sifat-sifat Allah. Yang pertama, wujud. Okey, maksud wujud ialah ada. Ustaz tidak akan terangkan lebih panjang. Ustaz akan baca satu persatu wujud tu apa maksud dia, okey, qidam maksud dia. Okey, kemudian nanti baru Ustaz akan terangkan. Okey, yang pertama tadi wujud maksudnya ada. Yang kedua qidam, sedia ada. Baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan dengan yang baharu. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyah, esa.
Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Yang ke-8, iradah, berkehendak. 9, ilmun, mengetahui. 10, hayah, hidup. 11, sam'un, mendengar. Yang ke-12, basarun, melihat. Kalamun, berkata. Kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey, itu ialah 20 sifat Allah. Macam yang nasyid yang Ustaz tunjukkan tadi kan, dimulakan dengan Allahu wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalamu, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nampak? Okey, itu 20 sifat-sifat Allah. Ustaz dah bacakan satu persatu tadi maksud sifat-sifat Allah. Okey, untuk peringkat kamu hanya perlu tahu pengertian dia saja untuk setiap maksud sifat-sifat Allah. Okey, seterusnya, okey, kita beralih kepada bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey, dalam buku kamu ada 5 bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, saya tidak merosakkan harta benda awam kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Maknanya, kalau ada harta awam di sekeliling kita, janganlah kita rosakkan. Sebab apa? Dia yakin bahawa Allah itu lebih berkuasa lagi daripada manusia. Sebab Allah yang ciptakan kita ni manusia. Jadi tak payahlah kita nak tunjuk ni kita hebat sangat daripada orang lain. Sebab kalau sehebat mana pun manusia tu, dia kena tahu yang Allah juga yang jadikan manusia. Okay, yang kedua, saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Ni kita kena redha dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang Allah mahu, itulah yang diberikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, okay, untuk mendapat kesihatan. Allah berikan kesihatan kepada kita. Okay. Contoh dalam keadaan sekarang ni, kita berada dalam pandemik COVID-19. Kenapa adanya penyakit ini? Mungkin ada hikmah yang Allah nak berikan kepada kita. Mungkin Allah nak suruh kita ni lebih dekat kepada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu zikir kepada Allah. Mungkin banyak dosa kita, jadi Allah turunkan penyakit ni supaya kita semua ingat kepada Allah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena redha dan kita kena lawan penyakit ni dan sentiasa berdoa kepada Allah supaya penyakit ni dijauhkan daripada diri kita dan orang di sekeliling kita. Yang ketiga, saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Nampak? Kalau kita tipu mak ayah kita, memang kita lepas. Mak ayah kita tak marah kita, mak ayah kita tak pukul kita. Tapi kita kena ingat, Allah tahu yang kita menipu. Jadi di situlah, okay, di bahu kanan dan kiri kita ada
malaikat raqib dan malaikat atid. Ni dekat dua-dua bahu kita ni. Okey, ada malaikat yang duduk mencatat semua amal baik kita dan amal kebaikan kita. Buat baik hari ni, 1 dia tanda. Buat jahat, 1 lagi dia tanda. Itu Allah dah tugaskan malaikat untuk mencatat segala amalan kita. Maknanya Allah tahu yang kita ni ada buat baik ataupun kita buat buruk. Kita tipu mak ayah kita. Nah, mak kata tadi pergi mana? Mak suruh pergi kedai beli beras konon. Tapi kamu pergi kedai beras tak beli, kamu pergi beli mainan. Kamu tipu mak kamu. Kamu kata duit hilang, jatuh dekat dalam longkang. Kamu tipu mak, kamu tipu ayah kamu. Tapi Allah tak tahu. Malaikat catat sudahlah dia tipu mak dia. Lepas tu dia tak buat apa yang mak dia suruh. Dia belanja lagi duit yang mak ayah dia bagi, beli benda yang tidak sepatutnya. Nampak? Okey, jadi semua perkara yang kita buat Allah tahu. Okey. Yang keempat, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Kerana saya yakin bahawa Allah bersifat maha melihat. Ada orang dia buat jahat, dia tak tunjuk dengan orang. Dia buat sendiri-sendiri je. Kan, dia kata nanti kalau aku buat jahat, kalau orang nampak, nanti orang kata aku ni jahat. Jadi dia buat jahat, tanpa orang melihat. Maksudnya dia buat sendiri. Contohnya dia pergi mencuri. Mencuri barang ke. Ada orang pergi curi barang, bagi tahu satu kampung, "Oi, satu kampung aku nak pergi mencuri ni." Mana ada. Nak pergi mencuri mestilah diam. Bila dia pergi mencuri, orang lain tak nampak, tahu-tahu besok barang hilang sudah. Tapi biarpun orang tidak nampak siapa yang mencuri, tapi Allah maha melihat. Jadi Allah tahu orang yang mencuri. Jadi kita kena yakin dengan semua sifat-sifat Allah yang telah kita nasyidkan tadi. Bermula daripada Allah wujud sehinggalah Allah qaunuhu mutakalliman. Jadi nasyid tu kamu boleh dengar berulang-ulang kali dan kamu boleh hafal. Selalunya kalau lagu kamu cepat hafal kan. Jadi kalau nasyid ni pun boleh dengar ulang-ulang dan boleh hafalkan nasyid yang kamu dengar dan yang ustaz nyanyikan tadi. Okey. Jadi selesai untuk tajuk 20 sifat Allah. Okey. Ini ya. Bila dah selesai ni, nanti kalau ustaz bagi latihan, ada yang tidak faham. Kalau kita di sekolah tidak jadi masalah, betul. Kalau ustaz kata okey, buat muka surat ini, bila tidak tahu ada yang angkat tangan, tanya ustaz ni nak buat macam mana? Ni tak faham ni, tak tahu nak buat, tak tahu nak buat itu, tak tahu nak buat ini. Jadi hari ni video kita, ustaz akan tunjukkan sekali muka surat yang perlu kamu buat dan macam mana cara kamu nak buat. Okey, sekarang ni buku teks kamu boleh letak di tepi. Okey, kita keluarkan buku aktiviti kamu. Okey, ini untuk tahun 2. Okey, buka muka surat. Kita pergi muka surat 55. Okey, muka surat 55. Okey, dalam ni ada sebut dan suaikan. Jadi kalau yang begini mudah. Sebab apa? Contoh dah ada dalam buku. Siapa yang ada buku teks, siapa yang dengar video ustaz, boleh dah ada jawab. Sebab dalam buku pun dah ada jawapan. Okey, jadi muka surat 55 nanti buat. Dalam tu padankan sahaja setiap sifat Allah mengikut maksudnya. Contoh dia bari wujud. Dia pun gariskan pergi dekat ada. Okey, wujud maksudnya ada. Lepas tu ni wahdaniyah.
Nah, maksud dia. Okey, boleh rujuk semula dekat buku teks, tengok apa dia punya maksud dan gariskan jawapan dia. Itu untuk muka surat 55. Okey, beralih kepada muka surat 56, buku aktiviti kamu. Okey, muka surat 56 dia kata warnakan sifat-sifat Allah. Jadi keluarkan pensel warna kamu nanti. Tidak kisahlah warna apa sekalipun. Jangan nanti kamu tanya lagi, Ustaz nak warna apa Ustaz? Ustaz nak warna apa? Terpulang kepada kamu nak warna apa. Cuma pastikan dia kata arahan dia warnakan sifat-sifat Allah. Ada berapa tadi sifat-sifat Allah? Ada 20. Jadi kamu tengok dekat dalam roda ni ataupun bulatan-bulatan ni, tengok dalam bulatan-bulatan ni mana yang ada nama ataupun mana yang ada sifat-sifat Allah, kamu warnakan. Ni dah bagi satu contoh sudah. Qidam diwarnakan. Jadi cari lagi yang lain. Kalau jumpa warna. Okey, boleh juga rujuk buku teks. Itu gunanya. Okey, setahu Ustaz, untuk tahun 2 semua dah ada buku teks, semua dah ada buku aktiviti. Jadi tiada alasan bagi tahu, Ustaz saya tak nak buat sebab saya tak ada buku teks. Tiada alasan. Okey, sebab Ustaz dah pastikan sebelum kita bercuti sebelum ni, semua dah ada buku teks, semua dah ada buku aktiviti. Okey, seterusnya muka surat 57. Ni Ustaz akan bacakan satu persatu. Mungkin ada yang tidak boleh membaca Jawi. Ustaz tolong bacakan. Nanti kalau kamu rasa tak faham, kamu ulanglah video Ustaz ni, dengar semula. Lepas tu tinggal tulis jawapan. Okey. Yang pertama. Dia kata tulis betul atau salah. Kalau kamu rasa yang Ustaz bacakan ini betul, betul lah. Kalau kamu rasa yang Ustaz baca ni salah, salah lah. Betul dan salah tu bukan daripada Ustaz, daripada apa yang kita belajar tadi. Kalau kamu boleh rujuk semula dalam buku. Okey, yang pertama, mukhalafatuhu lil hawadithi, bermaksud Allah sama dengan makhluk. Itu dia punya pernyataan. Mukhalafatuhu lil hawadithi, bermaksud Allah sama dengan makhluk. Betul atau salah? Tulis jawapan. Yang kedua, Allah tidak berhajat kepada sesuatunya. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Yang kedua. Yang ketiga, Allah berkuasa atas semua makhluk. Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Betul atau salah? Kamulah yang tulis jawapan, janganlah Ustaz pula. Yang keempat, manusia akan kekal begitu juga Allah Ta'ala. Yang keempat, manusia akan kekal begitu juga Allah Ta'ala. Dia kata manusia pun akan kekal dengan Allah. Manusia ni akan kekal. Betul ke tidak? Okay, yang kelima, pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Betul atau salah? Itu jawapan daripada kamu. Okay, itu muka surat 57. Okay. Seterusnya muka surat 58. Okey, muka surat 58 dia kata padankan dengan situasi yang betul. Okey, dalam buku aktiviti kamu tu ada gambar-gambar. Ada gambar orang solat, ada gambar orang gambar dia mencuri buku kawan. Gambar orang derma dalam tabung, gambar orang pukul orang, gambar orang tolong mak dia angkat kotak, gambar budak tengah belai kucing. Jadi kamu dah tahu tadi saya terangkan tadi bukti keimanan terhadap sifat Allah. Jadi kamu
gariskan, kamu padankan kepada gambar mana yang bersesuaian dengan bukti keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah. Nah, okey, faham? Mudah, kamu tinggal gariskan sahaja. Okey, seterusnya muka surat 59. Okey, muka surat 59 ni, ni agak rumit sedikit. Yang ni kamu kena dengar betul-betul. Okey, supaya kamu boleh buat. Dia kata, arahan dia susun perkataan menjadi ayat. Susun perkataan menjadi ayat. Contoh dia bagi kat sini. Yang pertama, okey, kejahatan tidak dan dosa melakukan. Kau berterabur ayat dia. Okey, berterabur ayat dia. Jadi kamu pun pilih, bukan pilih lah, kamu pun susun mana ayat dia menjadi suatu ayat yang betul. Contohnya ayat ni dia kata tidak melakukan kejahatan dan dosa. Barulah betul ayat dia. Barulah kita faham. Okey. Okey, yang kedua ni, bukti. Ustaz bacakan satu-satu kotak ni. Jadi kamu tinggal nanti dekat rumah, terpulanglah kamu mau tulis dia punya rumi ke apa ke, kamu tulislah. Yang penting kamu punya susunan ayat betul. Okey, yang pertama ni, kotak yang pertama, awam, tidak, harta, merosakkan. Okey. Seterusnya, yang bawah ni pula, nombor 2. Okey. Dengan ketentuan Allah, sentiasa redha. Okey. Last sekali yang ketiga, benar dengan bercakap sentiasa. Okey, dapat ke tak dapat? Okey, kalau tak dapat, nanti kamu dengar semula video ini. Okey. Okey. Boleh buat muka surat 59. Okey. Last sekali muka surat 60. Ini latihan terakhir untuk tajuk kita. Dia kata suaikan dengan tindakan yang betul. Okey, dia bagi sebelah sini, dia bagi situasi. Okey, yang ini tindakan. Apa yang kamu perlu buat? Contoh dia bagi, saya terjumpa dompet di surau. Ni situasi dia. Mungkin dia pergi surau, tiba-tiba dia terjumpa dompet di surau. Apa dia buat? Contoh, lepas dia dah garis sudah. Contoh dia garis, memberikannya kepada guru. Itu dia punya tindakan. Faham? Okey, Ustaz akan bacakan satu persatu supaya kamu boleh jawab soalan ni. Okey, kotak Ustaz akan bacakan situasi dahulu. Okey, baru Ustaz akan baca tindakan. Nanti kamu tinggal gariskan dekat tindakan mana yang sesuai. Faham? Okey, yang pertama, rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Ni situasi yang kedua tadi. Rakan-rakan bising di dalam kelas semasa guru tiada. Itu situasi. Okey, seterusnya, ibu sedang memasak di dapur. Ibu sedang memasak di dapur. Okey, dengar dulu. Ni buat situasi. Nanti baru baca tindakan, baru kamu boleh padankan jawapan dia. Ketiga, guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Okey, Ustaz dah bacakan ketiga-tiga situasi. Sekarang ni Ustaz akan bacakan tindakan. Tinggal kamu nanti, kalau kamu rasa betul, kamu tinggal gariskan. Seterusnya, ni tindakan sudah. Tindakan yang pertama, menegur dan menasihati mereka. Mana yang sesuai dengan situasi yang Ustaz baca tadi? Menegur dan menasihati
mereka. Seterusnya, membantu membasuh pinggan dan cawan. Membantu membasuh pinggan dan cawan. Okay, last sekali, bantu mengangkat bukunya. Bantu mengangkat bukunya. Ustaz dah bacakan ketiga-tiga tindakan. Jadi, Ustaz dah baca, tinggal kamu pilih mana jawapan yang betul. Okey, itu sahaja untuk tajuk kita pada minggu ini, iaitu kenali sifat-sifat Allah. Okey, jadi kamu sedia maklum, bila nanti dah tengok video Ustaz, lepas tu kamu dah rujuk buku, okey, kamu boleh baca dalam buku, tinggal kamu buka buku aktiviti kamu dan kamu siapkan buku aktiviti kamu bermula muka surat 55 hingga muka surat 60. Jadi sampai di sini saja video Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.